Tuan, British dah pergi. Biar mereka pergi. Biar tinggal kita saja di sini. Ini tanah air kita. Kita yang kena pertahankan. Kita yang akan pastikan tanah ini tanah merdeka. Saya tidak. Memang kita merdeka lah. Ya. Tidak. Tidak. Bagi saya tidak. Pada pandangan saya, ya. Tidak. Ya, kita telah merdeka. Namun bagi saya dari sudut hitamnya masih belum. Mencari umpan menangkap ikan, buat santapan orang berkelana. Laungan Merdeka menjadi kebanggaan. 31 Ogos, peristiwa bermakna. Pada setiap tahun selepas merdeka, kita akan meraihkan Hari Kebangsaan bersama-sama. Dan kini telah masuk 65 tahun Malaysia kita merdeka. Justeru berdasarkan akhbar berita harian yang bertajuk Kehadiran Rakyat Raih Hari Kebangsaan pada tahun 2022 sangat luar biasa, iaitu merujuk kepada kehadiran orang ramai pada sambutan Hari Kebangsaan 2022 di dataran mereka melebihi jangkaan apabila lebih 100,000 memenuhi lokasi majlis dan kawasan sekitar berbanding target asal iaitu 50,000. Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Tan Sri Anwar Musa berkata pengunjung telah memenuhi kawasan pembarisan dan perarakan sepanjang 3 km meliputi Jalan Sultan Hishamuddin, Jalan Raja dan Jalan Raja Laut selain sekitar Jalan Tun Perak. Sehubungan itu, beliau juga menzahirkan rasa puas hati dengan kejayaan pengajuran sambutan kemerdekaan pada tahun 2022, khususnya dengan kelancaran persembahan dan perarakan yang membabitkan lebih 20,000 peserta dan juga 437 aset darat dan udara. Saya juga merupakan salah seorang yang berada di dataran merdeka pada hari tersebut, iaitu pada hari 31 Ogos tahun 2022. Tetapi pada pendapat saya, sambutan kemerdekaan yang meriah merupakan tanda kita cintakan negara dan juga untuk menghargai perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan. Tetapi di sini tidak mencapai dalam memerdekakan diri dari segi dalaman yang merujuk kepada sambutan kemerdekaan yang telah menjadi salah satu sambutan wajib pada setiap tahun. Dan ini tidak menunjukkan dari segi dalaman seseorang itu telah merdeka. Berdasarkan temu bual daripada Cikgu Mat Ahir yang mengajar di sebuah sekolah di Alustar, menyatakan Malaysia kita benar-benar merdeka berdasarkan apa yang telah termaktub dalam sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia merujuk kepada peristiwa bersejarah dalam usaha memerdekakan negara kita dan berjaya mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Beliau menyatakan bahawa negara kita merdeka kerana definisi merdeka itu sendiri di mana kita tidak dikuasai oleh kuasa yang lain melalui penjajahan, dasar perluasan kuasa atau imperialisme. Dan negara kita dalam pemerintahan berbentuk demokrasi, berperlembagaan dan beraja. Tetapi persoalannya di sini, dapatan daripada temu bual ini berdasarkan apa yang telah diisytiharkan secara umum yang berdasarkan peristiwa kemerdekaan Malaysia, tetapi keadaan masyarakat kita sekarang tidak selari dengan memerdekakan diri untuk kemajuan negara kita. Hal ini menyebabkan kita masih belum merdeka dari segi dalaman dan secara rasmi yang bertulis kita telah merdeka.
Berdasarkan perbualan saya bersama seorang guru sejarah tingkatan 6 yang bernama Puan Saidah binti Ismail, persoalan sama juga diberikan kepada beliau, iaitu adakah Malaysia benar-benar merdeka? Beliau menyatakan bahawa Malaysia sudah merdeka dari segi konteks sejarah. Merdeka dari segi konteks sejarah bermaksud bebas daripada penjajah dan berdiri sendiri serta tidak bergantung dengan yang lain. Kemerdekaan juga membawa maksud pemerintahan sendiri oleh penduduk dalam sesebuah negara. Menurut beliau, masyarakat kini lebih cenderung pada pemikiran moden yang diperkenalkan oleh Barat. Mereka lebih kepada pandang ke hadapan atau mengejar kemodenan dari segi teknologi, gaya hidup dan budaya. Walau bagaimanapun, ianya tidak dapat dinafikan bahawa ia diperlukan supaya Malaysia tidak ketinggalan dalam era globalisasi ini. Dan ianya juga dapat membantu generasi baru kelak. Menurut Cikgu Syahidah juga, isu resis menjadi salah satu punca utama dalam mengugat keutuhan proses pembentukan negara bangsa kita. Menurut Chambers, negara bangsa merupakan sebuah negara yang mempunyai kedaulatan dan rakyatnya disatukan oleh ikatan seperti bahasa, budaya dan nilai-nilai. Manakala, resis merupakan satu bentuk kepercayaan, sikap dan amalan yang mendiskriminasi segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkauman. Resis juga merupakan satu tindakan mengkritik dan mengutuk orang lain. Malangnya, pada zaman kini, resis menjadi satu isu di mana terdapat segelintir yang tegar membenci sebangsa lain, bahkan terhadap bangsa sendiri. Bahasa dipermainkan, budaya diketepikan, nilai telah menjadi indah kabar daripada rupa. Kutuk sana, kutuk sini, sana sini salah. Akhirnya hingga kita tidak dapat diberikan pilihan mana yang baik dan mana yang salah. Media sosial telah menjadikan semangat kebencian dan api perkauman lebih mudah dan lebih cepat merebak dalam kalangan rakyat. Kebebasan asasi juga dimonopoli oleh pemikiran yang tidak sepatutnya, di mana mereka menganggap kebebasan menjadikan mereka bebas untuk melakukan dan bertindak apa pun tidak kira ianya akan memberi kesan kepada keselamatan dan keamanan. Rusuhan demi rusuhan dibuat atas dasar kebebasan. Kesimpulannya, Malaysia telah merdeka dalam konteks merdeka itu sendiri. Tetapi disebabkan sikap segelintir masyarakat kita sendiri, status merdeka itu menjadi kabur. Sejarah membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar. Kita mampu membuat kapal-kapal besar. Itu sebelum kita dijajah. Selepas dijajah, kita mula berteknologi, berpendidikan. Orang luar nampak kelebihan kita, kehebatan kita. Sepatutnya sekarang kita yang merdeka ini mampu menggegarkan dunia. Adakah Malaysia benar-benar merdeka? Berdasarkan temu bual bersama Nadirah yang merupakan mahasiswi undang-undang, Malaysia sememangnya sudah merdeka dari segi zahirnya kerana sudah tidak dijajah oleh sebarang kuasa dan mempunyai sempadan yang tersendiri. Namun begitu, dari sudut teknologi, Malaysia sebenarnya tidak benar-benar merdeka. Kenapa? Ini kerana Malaysia masih memerlukan bantuan teknologi daripada negara luar dalam membangunkan sesuatu sektor perindustrian, automotif, perubatan dan pembinaan. Di sini kita dapat lihat negara Malaysia masih tidak mampu menghasilkan sesuatu produk tanpa pertolongan teknologi daripada negara asing yang mana teknologi mereka lebih maju dan efektif. Selain itu, dari segi kepakaran dalam bidang teknologi pula, Malaysia tidak dapat melahirkan pakar-pakar dalam bidang teknologi menyebabkan ramai golongan muda terpaksa mengambil latihan tersebut di luar negara bagi mengasah bakat mereka. Menurut Kurniawati Kamarudin melalui penulisannya di dalam Bernama menyatakan Malaysia juga masih bergantung kepada teknologi luar untuk membantu mendekati industri keempat berikutan kekurangan usaha membangunkan sendiri teknologi yang seiring dengan keperluan industri berkenaan. Oleh itu, Malaysia masih tidak mampu untuk merekrut tenaga kerja atau pakar dalam bidang teknologi. Kesannya, kebergantungan terhadap negara luar menjadi sebab kenapa Malaysia masih tidak dapat membangunkan negara sendiri tanpa bantuan orang luar.
Akhir sekali, pengaruh media sosial tanpa had juga menunjukkan bahawa Malaysia ini tidak benar-benar merdeka apabila budaya negara luar yang dipamerkan di dalam media sosial menjadi ikutan golongan muda hingga menyebabkan budaya tempatan dilupakan dan dianggap sebagai klise atau ketinggalan zaman. Demi mengikuti trend dan menarik perhatian orang lain, masyarakat terutama sekali golongan muda lebih rela menggadaikan maruah dan agama mereka serta mengagung-agungkan budaya orang luar berbanding budaya tempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menemubual seorang bekas pengerusi JKK Kampung Paya yang juga merupakan AJK Rukun Tetangga Jitra. Kita ingin bertanyakan pendapat beliau, adakah Malaysia masih merdeka atau tidak? Jom kita lihat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit intipati perbezaan oleh orang terdahulu tentang kemerdekaan menurut mereka. Sebelum itu, mari kita ikuti sedikit perkongsian oleh beliau. Dulu kita ikut British. Dulu kita buat satu buku, kita baca buku ada tawarikh. Zaman lah ni ikut menteri. Tawarikh ni Inggeris ni masuk Malaysia. Masuk Melaya, dulu Melaya lah. Lah ni Malaysia. Dan semasa kita ikut pemerintah kita. Kita ikut susunan menteri-menteri. Dulu kita ambil pada orang Inggeris. Kita baca dalam buku tawarikh, tarikh apa tu. Lah kita dalam buku-buku sekarang pun dia ambil pada situ ya. Pada menteri, beberapa menteri lagu ni, pecahan dia lagu ni. Hinggalah menteri ke-10. Tun Rahman ni dia orang yang mutabik yang mula-mula cukup susah. Sekala kebau apa ada jual habis dia pergi mereka pergi ke Inggeris tu. Ambil bu. Lah orang putih kata lagi dia ada macam bulan dia tak pegang sini lah. Kemudian Tun Rahman dia pergi malam. Matahari pun tak ada. Bulan pun tak ada. Kebalik tu lah merdeka tu. Anak kita lebih baik tak ada kita cekaman tak ada. Dulu ni nak pergi ke mana ada cekaman bawa barang bawa kolok. Sekarang kita pergi waktu mana pukul 3 pagi kita boleh balik alhamdulillah lah. Tekak mematah kita ajak tok dah tu. Itulah. Terbaik lah kita kata. Minta lagi terbaik lagi bagi ni. Syukur. Jadi, kesimpulannya, daripada sedikit perkongsian melalui temu bual ini, menurut Encik Abdul Hajat atau Mesra Desa Penlong, saya dapat simpulkan bahawa dalam usaha negara untuk mencapai kemerdekaan bukanlah senang. Pelbagai onak duri, pengorbanan yang harus dilakukan oleh para pejuang tanah air. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh mereka demi untuk membebaskan tanah Melayu daripada jajahan. Jadi, pada pandangan saya, dari aspek kebebasan, kita sudah merdeka. Kita tidak lagi dikongkong oleh sebarang pengaruh luar untuk membuat keputusan. Selain itu, kita juga mempunyai kebebasan bersuara di mana kita boleh bercakap di depan halayak ramai, membuat aduan, menyuarakan pandangan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Soalannya tentang Malaysia, adakah Malaysia benar-benar merdeka dari segi politik? Saya ingin menjawabnya dengan ya atau tidak. Ya dan tidak. Tapi ya itu sedikit, tapi tidak itu lebih banyak lah. Ya, kita sudah merdeka dari sudut bahawa dari sudut geopolitik, dari sudut pemerintahan, dari kita memang sudah bebas daripada belenggu penjajah. Tidak ada penjajah lagi di negara kita, jadi kita bebas untuk menjalankan pentadbiran kita sendiri. Kita juga bebas dari sudut geopolitiknya, makna sempadan kita jelas dengan negara lain, dengan jiran-jiran kita, wilayahnya jelas. Walau bagaimanapun, saya berpendapat kita belum benar-benar merdeka dari segi politik dalam aspek-aspek tertentu.
dan saya fikir aspek ini harus diberikan perhatian. Satu ialah pemikiran politik dalam kalangan rakyat kita masih belum benar-benar merdeka. Pemikiran politik itu merangkumi bagaimana kita melihat negara kita, bagaimana kita melihat proses untuk kita menyusun pentadbiran kita sendiri dengan pengalaman dan tradisi kita. Pada saya, dalam banyak hal, dalam aspek pemikiran politik, kita masih terikut-ikut dengan penjajah, terikut-ikut dengan acuan lain daripada acuan kita sendiri. Ini disebut oleh seorang sarjana besar, Malik bin Nabi, seorang pemikir Algeria yang terkenal, yang menyebut bahawa negara-negara yang pernah dijajah ini, negara-negara bekas jajahan ini mempunyai sikap apa yang disebut sebagai colonizability, iaitu walaupun penjajah sudah tidak ada secara fizikal, tetapi pemikiran, khususnya pemikiran politik itu masih terjajah. Kita tidak yakin dengan apa yang kita ada, bahkan kita merasa kagum dengan apa yang penjajah ada, dengan apa yang orang lain ada. Kita tidak dapat melihat tradisi dan warisan kita yang hebat. Bahkan atau sebaliknya, kita melihat Barat, kita melihat British, kita melihat idea-idea demokrasi daripada Barat, daripada Amerika Syarikat misalnya, daripada Eropah, daripada negara-negara lain itu lebih hebat daripada kita. Sedangkan kita mempunyai tradisi politik yang hebat juga. Misalnya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pentadbiran Melaka itu sangat hebat, sehingga kan pedagang-pedagang dari seluruh dunia datang berdagang, dan kita mempunyai suatu susun lapis pemerintahan politik, sistem pembesar, pengutipan cukai, dan urusan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan negara-negara lain atau dengan negara-negara yang datang berdagang dengan kita. Kita juga ada tradisi Melayu yang hebat, tradisi Islam, tapi semua itu tidak dapat diyakini sepenuhnya oleh baik pemimpin politik maupun masyarakat kita. Kita ada setengahnya mencedok bulat-bulat sepenuhnya daripada sistem politik yang diamalkan di Britain, yang diamalkan di Amerika atau di negara-negara Eropah. Jadi itu satu dari sudut pemikiran politik. Rasa tidak yakin, rasa lemah dengan apa yang kita ada, sebaliknya kagum dengan penjajah, apa yang ditinggalkan, dan contoh daripada tradisi penjajah itu. Yang kedua, saya fikir kita belum merdeka dari sudut politik kerana kita masih terlibat dengan aktiviti atau kegiatan yang bersifat melampau, ekstremis. Contohnya, politik kita masih dikuasai atau didogmakan dengan permusuhan kaum atau juga permusuhan agama. Ya, kita menyokong orang tertentu atau parti tertentu berasaskan kepada kaum, berasaskan kepada agama, dan menolak kebaikan daripada orang lain hanya kerana dia berbeza agama atau berbeza kaum. Ini tidak menggambarkan kita benar-benar merdeka. Jika kita benar-benar merdeka, kita akan menerima nilai yang baik daripada siapa saja, dari kaum manapun, dari penganut agama apapun. Tapi ini tidak berlaku, dan bahkan ia diburukkan lagi apabila pemimpin-pemimpin politik memperalatkan, mengeksploitasi agama dan kaum untuk meraih undi. Sedangkan sepatutnya kalau kita benar-benar merdeka, kita akan hidup damai bersama, apa yang disebut sebagai al-fiqh al-ta'ayush al-silmi,
peaceful coexistence, iaitu hidup damai secara bersama. Apatah lagi kita masyarakat berbilang kaum, iaitu kita harus menerima kepelbagaian, bukan setakat menerima tetapi meraihkan kepelbagaian, dan kita memanfaatkan kepelbagaian kita. Masyarakat kita ada masyarakat Melayu, Cina, India, kita harus saling memanfaatkan. Kita harus saling memanfaatkan agama yang pelbagai ni untuk hidup damai secara bersama. Malang sekali kerana ia masih, agama dan kaum masih digunakan secara berleluasa untuk meraih undi, mendapatkan sokongan untuk memperoleh kuasa. Ini bagi saya adalah suatu yang malang bagi negara berbilang kaum seperti Malaysia, dan ini bagi saya adalah bukti betapa kita belum benar-benar merdeka. Saya di sini ingin menyatakan bahawasanya Malaysia kita masih belum merdeka dari aspek dalaman seseorang individu. Sejujurnya daripada saya, tidak. Pada pendapat saya, ya. Untuk saya, Malaysia belum merdeka. Pada pendapat saya, tidak. Bye. Terima kasih semua. Soalan lagi. Sekian sahaja daripada kumpulan Pokok Sena dalam mengupas topik adakah Malaysia benar-benar merdeka. Jadi, apa pendapat anda? Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.